kerana memberi saya 5 minit untuk membahas RUU ini. Tapi saya tidak memerlukan 5 minit. Ucapan saya pendek. Oleh kerana kebanyakan isu telah pun disentuhi dan diliputi oleh ahli-ahli parlimen dari kedua-dua belah. Dan kalau saya lihat, Puan Yang Bertuah, nampaknya RUU ini memang disambut baik oleh kedua-dua pihak dari sini dan juga sana. Memang ini merupakan satu inisiatif, satu usaha dari pihak kerajaan yang baik dan perlu disambut. It should be welcome dengan izin. Dan saya mengucapkan tahniah kepada kementerian dalam menggubal RUU yang penting ini. Terutamanya dalam era cyber di dalam masa kami hari ini. Hanya beberapa perkara yang ingin saya menimbulkan berkenaan dengan beberapa fasal di dalam RUU ini. Pertamanya berkenaan dengan fasal 58B. Puan Yang Bertuah, kalau kita lihat kepada fasal 58B, dinyatakan di sana tanggungan pengarah dan sebagainya bagi syarikat dan sebagainya. Puan Yang Bertuah, ini adalah merupakan fasal yang memperuntukkan liability dengan izin terhadap seorang pengarah syarikat dan sebagainya terhadap kelakuan ejen-ejennya di dalam syarikat tersebut. Dan walaupun ianya memberi satu presumption ataupun mengandaikan bahawa pengarah itu adalah liable atas kelakuan perbuatan ejen-ejennya, ini boleh diterima, boleh difahami, boleh dijustifikasi oleh kerana ini merupakan satu pasal yang memperuntukkan an offence of strict liability dengan izin Puan Yang Bertuah. Apa yang penting adalah bahawa pengarah tersebut diberi peluang untuk membela dirinya. Seperti yang dinyatakan di dalam fasal tersebut. Boleh saya lihat kepada fasal tersebut. Boleh saya rujuk kepada bahasa Inggeris, ya Arif, di dalam RUU yang sama, liability of director, etc., of company, etc., di mana fasal B menyatakan, if the company, limited liability partnership and so on is found guilty of the offence, he shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable, unless having regard to the nature of his functions, their capacity and to all circumstances. Dan ini adalah satu perkara yang ingin saya tanya Puan Yang Bertuah. He proves, pertamanya, that the offence was committed without his knowledge, dan perkataan yang seterusnya adalah and ataupun dan. Dua, that the offence was committed without his consent or connivance and that he had taken all reasonable precautions and exercised due diligence to prevent the commission of the offence. Nah, ini merupakan dengan segala hormatnya satu beban yang agak tinggi dikenakan terhadap seorang yang dituduh di bawah akta ini. Oleh kerana kalau kita lihat kepada kedua-dua peruntukan Roman 1 dan Roman 2, nampaknya macam seorang yang dituduh di bawah undang-undang ini perlu membuktikan dua perkara. Oleh kerana perkataan N itu digunakan, iaitu pertamanya dia kena membuktikan dia tidak mempunyai pengetahuan berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan oleh ejennya, dan keduanya beliau juga perlu membuktikan bahawa dia tidak memberi kebenaran dan telah pun exercise due diligence dan sebagainya. Jadi saya memandangkan ini merupakan satu beban yang agak tinggi. Saya ingin memberi satu cadangan agar perkataan N ataupun dan itu digantikan dengan or. Dan ini akan membolehkan seorang itu membela dirinya dengan hanya membuktikan satu daripada dua perkara di dalam perkara Roman 1 dan Roman 2. Iaitu sekiranya dia tidak mempunyai pengetahuan berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan, itu sudah memadai ataupun mencukupi
untuk menjadi satu pembelaan. Tak perlu dia juga membuktikan bahawa dia telah pun exercise due diligence dan sebagainya. Dan Masa sudah tamat. saya akor kepada apa yang dikatakan oleh Puan Speaker. Terima kasih, saya menyokong RUU ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.